Okey. Jadi kita sudah ada sebahagian jawapan bagi lukisan contoh lukisan perspektif. Jadi kita teruskan lukisan kita. Jadi dalam lukisan bahagian satu kita telah selesaikan permukaan bawah, pandangan hadapan dan permukaan pertama daripada bawah bagi pandangan sisi. Jadi dalam lukisan isometrik, oblik dan begitu juga perspektif, begitulah kaedah melukis yang boleh membantu kita untuk mendapatkan markah dalam soalan-soalan SPM. Kita lukis dahulu bahagian bawah ni, permukaan. Kita tahu bahawa permukaan pandangan hadapan, tengok daripada atas dia rata, bermakna kita tahu permukaan ni tipis sedikit. Daripada sisi dia rata, bermakna tipis sedikit. Begitu juga permukaan daripada pandangan sisi, nombor 2. Permukaan nombor 2 daripada pandangan sisi bermakna bila tengok dia rata, pandangan hadapan dia rata menunjukkan permukaan tersebut tipis biji. Jadi saya terus cari saya tipis biji. Butiran-butiran ini saya cari titik dan dilukis secara perspektif. Titik B, D, E, F, G. B, D, E, F, G. Kita teruskan. Jadi dalam lukisan yang seterusnya, penyelesaian seterusnya lukisan kita kena fahami bahawa dalam pembinaan objek, biasanya pembinaan objek, selepas kita dapatkan dinding satu, kita dapatkan dinding 2, langkah seterusnya ialah kita mendapatkan permukaan rata. Dalam objek, soalan isometrik dan juga soalan perspektif, oblik, dah dapat dinding, selepas dinding ialah permukaan yang rata. Jadi nak tengok permukaan yang rata, kita tak boleh nampak daripada pandangan hadapan dan tak boleh nampak juga daripada pandangan sisi. Kita akan nampak permukaan rata pada pandangan pelan. So daripada pandangan atas pelan, baru kita nampak permukaan. Kita tengok dari atas, baru kita nampak dataran permukaan, dataran rata. Dataran rata. So daripada atas kita nampak ada 1 dan 2. Saya dah pakai istilah 2 dan 3. Kat sini saya tulis 4 dan 5. Okey. Jadi dalam lukisan ini, saya tahu bahawa dia ada segitiga. Saya tahu dia ada segitiga. Saya tahu dia ada segitiga. Jadi kita nak tengok, tentulah permukaan pertama, permukaan 2 dengan permukaan 4 ini dia berhubung, saling berhubung. Tengok titik-titik dia. Titik A tak mungkin bersambung dengan G. Jadi kat sini kita nampak titik ini bermakna titik C lah di atas. C bersambung dengan titik G. Dia tak bersambung dengan F, tak bersambung dengan F. C tak bersambung dengan F, C bersambung dengan G pada permukaan pelan. Jadi C sambung dengan G, apa kita buat? Kita tengok C sambung G. Okey, kat sini C sambung G. Jadi C kita sambung dengan G. Hitamkan saja terus. Hitamkan saja terus. Jadi kita dapat lagi satu butiran C sambung G. Seterusnya, untuk mendapatkan permukaan rata, kita nak dapatkan nombor 5, permukaan nombor 5 ni. So macam mana nak dapat permukaan nombor 5? Kita dapatkan titik seterusnya, iaitu kita cari selepas GF, FGH. Jadi saya tandakan di sini H. Permukaan rata, permukaan dataran rata, saya ada titik C, saya ada titik C, saya ada titik G dan saya ada titik H. H ni membentuk permukaan dataran rata. C, G, H daripada pelan. Jadi kalau tengok dekat sini, inilah butiran awak. Jadi pada pandangan hadapan, titik H, pada pandangan hadapan, titik H awak di belakang sana searas, sama tinggi dengan C. Jadi di sini juga kita boleh katakan titik H. Dia duduk paling kiri, okey. Selari dengan C, kita ada H di belakang. Okey, ada H di belakang. Baik. Kita nak dapatkan titik H. Macam mana kita nak lukis perspektif nak dapatkan titik H? Fokus kepada titik H sekarang ni. Fokus kepada titik H. Macam mana kita nak dapatkan? Baik. Mengikut kaedah yang biasa kita buat, saya padam, saya nak tunjuk H sahaja Saya nak tunjuk yang H sahaja. So lupakan titik-titik yang lain, Okey, kat sini F. Okey, kita lupakan titik yang lain. Kita nak fokus H. Macam mana nak dapat H dengan aras ketinggian yang sama dengan C? Sekali lagi, H tak sentuh satang gambar, bermakna H ialah perspektif. Kalau perspektif bermakna senang. Tarik saja ke bawah untuk dapat titik original dia. Tarik ke bawah, kita nak dapat titik original. Mana ketinggian original dia? Ketinggian aras H. Okey, ni ketinggian dia, sama ketinggian C. Baik, kita dapat kesilangan dia H turun dia ke bawah,
sama dengan aras dia, aras H kita dapat lokasi sama dengan C di sini. Tetapi ini bukan titik H. Ini bukan titik H. Ini ialah tinggi original asal yang berada di depan satang gambar bagi H. Macam mana nak dapat titik H cikgu yang sebenar? Titik H sebenar. Jadi kena melalui kaedah daripada A, daripada titik original mesti tarik titik lenyap, daripada atas mesti tarik titik station. Okey. So kita tariklah, pergi titik lenyap, tarik titik lenyap. Daripada atas kita pergi titik station. Okey, bila nak tarik titik station, sentuh satang gambar berhenti dan kita bawa turun. Okey, bila kita bawa turun, kita akan dapat persilangan pergi titik lenyap daripada ketinggian H original yang kat depan ni. Dan daripada atas bawa pergi titik station, kita fokus aliran dia. Okey, persilangan. So inilah H. Dapat inilah H. Dia jawab titik yang sebenar. Inilah titik H yang sebenar. Lalu kita tengok dalam gambar raja. C sambung dengan H, sambung dengan H, titik objek kan dia. H sambung dengan G, sambung dengan G. Okey, so kita dapat lagi butiran. Okay, tadi yang awal, okey, kita dapat lagi butiran. Seterusnya kita dah dapat titik H. Jadi kita dah dapat titik H dan seterusnya macam mana? Kita dah ada dataran. Nampak tak? C, G, H. Dah ada dataran. Ingat, dalam lukisan ISO, sekali lagi cikgu ulang. ISO, oblique, perspektif. Lepas dapat dinding, ada dataran. Lepas dataran, naik dinding balik. Lepas dataran, naik dinding balik. Okey? Dan permukaan hadapan segitiga kita dah lengkapkan tadi dengan cara menyambungkan C dengan G. Untuk segitiga ni. Segitiga dengan cara sambungkan C dan G. Baik, macam mana cikgu nak dapatkan dinding seterusnya lepas dataran? Baik. Kalau pandangan sini hadapan, kena tengok pandangan hadapan lah. Kena tengok sini pandangan hadapan lah. Okey. Bila pandangan hadapan, kita akan dapat dinding seterusnya. Kita dah ada titik H, kita ambil atas dia pula, pandangan hadapan. Bermakna ini pandangan hadapan permukaan 6. Permukaan 5, permukaan 6. Ini permukaan 6. Ini permukaan ke-6. Dinding. Kita tengok, refer pada pandangan sisi. Rata. Dinding tersebut, pandangan sisi. Bila pandang dari sini, dinding ini yang merujuk kepada titik ini, G, C, H, G, atas. Bila kita pandang sisi, dia rata. Bila pandang sisi dia rata, bermakna dinding ini tepil sebiji di sana. Bermula di H dengan G. Bermula di titik H dan G. So macam mana nak lukis cikgu? Okey, kita cari titik ni. Lepas apa dia titik GH, ambil I. Kita tandakan ini sebagai titik I. Titik I. Okey. So, kita dah dapat titik I pada pandangan hadapan. Untuk mendapatkan ketinggian dah dapat dah. Jadi, mana I pada pandangan pelan? Okey, pada pandangan pelan dari atas titik I bila dinding ini duduk satu permukaan yang rata, bermakna bila pandang dari sisi kita ada 3 tiang. 1 tiang, 2 tiang, 3 tiang. Belakang pun sama. 1 tiang, 2 tiang, 3 tiang. Di mana I cikgu? I berada di sini. Atas. Di sini. I. F dekat depan, I dekat belakang. So, I berada di sini. Cuma H duduk bawah. I duduk atas dia. Duduk atas. H duduk bawah. I duduk atas. Pada pandangan atas, I dan H nampak satu titik. Tapi pada pandangan hadapan, kedudukan dia, aras dia berbeza. Baik, mana I cikgu? Dah dapat dah I. Macam mana titik ni cikgu? Okey, kita kena cari sebab titik ini I tak sentuh satang gambar. Dia titik perspektif. Macam biasa, tarik turun tegak ke bawah. Cari aras dia. Okey, sama. Okey, kita dapat sini persilangan. Ini ialah I original. Original titik bagi I. Tapi bukan I. Nak dapat titik dia cikgu, kena perspektif. Bila perspektif, ini tarik titik lenyap. Atas kena bawa turun. Tarik titik lenyap. Bila tarik titik lenyap, bawa turun daripada atas. Sentuh satang gambar, bawa turun. Okey, garisan tu dah ada. Nak pergi titik station. Sama dengan garisan H daripada atas tadi. Bawa turun. Okey, kita bersilang. Bezanya kedudukan I di atas H. Kedudukan I di atas H. So, kita dah dapat persilangan dia. Ingat? Daripada titik original I pergi titik lenyap, daripada atas perspektif bawa turun. Okey, kita dapat lukisan titik sebenar perspektif bagi I.
Okey. I dengan H sambung tak cikgu? Sambung. Lalu awak pun sambung butiran. Okey, selesai. Dah dapat I. Lepas I kita cari permukaan seterusnya iaitu I H I J. Okey. Titik J, di mana titik J? Okey, arasnya kita dah tahu. Aras kita dah tahu. Sekarang di mana titik J daripada pandangan pelan? Okey, di depan I. Tengok I, J di depan. Aras yang sama. Ketinggian yang sama. Tetapi lokasinya depan sikit. Okey, ini J. Macam mana nak cari titik J, cikgu? Just bawa turun macam biasa. Awak fokus pada titik J saja. Pasal dia tak sentuh satu gambar, dia titik perspektif. Bawa turun straight. Bawa turun straight. Mana ketinggian? Okey, sama ketinggian I. Okey, di sini. Persilangan dia. Ini cikgu sketching Awak tengok rujukan pada titik awak yang sebenar. Tapi ini bukan titik J. Ini baru titik original dia. Titik original saya bulat, titik original. Okey. Saya bulat, titik original saya bulat. Saya nak dapatkan titik J, kena buat apa cikgu? Kena tarik titik station, titik lenyap, tarik titik lenyap, atas kena turun titik station. So daripada bawah kita buat kerja dulu. Pergi tarik titik station. Daripada atas pergi tarik ke titik daripada bawah tak pergi titik lenyap, atas turun titik station. Bila turun titik station, okey, bila turun titik station, apa awak dapat? Okey. Dan berhenti di satu gambar, awak turun. Kalau awak punya mungkin beza sikit dengan saya sebab saya sketching. Awak punya lebih tepat. Tapi tengok persilangan dia di sini daripada J pergi titik lenyap, atas pergi titik station, turun dan dapat persilangan. So itulah J awak. Okey. Daripada bawah J, titik perspektif dia kat belakang. Kita cari titik original J. Turun, mana original J? Turun je ke bawah, cari aras terus. Okey, ini original. Mesti tarik titik lenyap, atas bawah turun perspektif, titik station berhenti, straight bawah. Mana bersilang? Itulah dia titik J perspektif bawah. Okey. Jadi dekat sini kita akan pergi tarik, dia bersambung dengan I. Dapat? Okey. So sekarang ni yang lain titik ni saya dah garis, saya padam balik. Awak tak payah padam dah sebab awak punya ada. Cuma saya nak tengok, kita nak fokus kepada titik yang berkaitan sahaja. Okey, titik yang berkaitan sahaja. Yang lain sudah tak berkaitan, saya padam. Saya padam. Okey, saya padam untuk bahagian atas. Kita nak cari lukisan atau titik seterusnya. Okey, tinggal sedikit saja lagi. Kita nak cari puncak. Puncak ada dua, J, K. Puncak ada dua, J, K. Mana K cikgu? Pada pandangan pelan, K sama dengan lokasi J. Bezanya J bawah, K atas. Jadi K tak sentuh satu gambar, titik perspektif. Kita cari tinggi original dulu. Ambil original dia, tarik. Okey, tarik. Kemudian tarik daripada atas, turun bawah. Mana bersilang cikgu? Okey, di sini tempat permulaan dia. Okey, ini tempat permulaan. Jadi permulaan bagi, okey, ini titik I. Baik, kita balik. I. Okey. Saya ulang. Aras K tarik. Titik K daripada atas bawa turun bersilang. Okey, ini adalah original bagi K. Bukan titik K lagi. Kita kena tarik titik lenyap sebab K perspektif. Yang ni kena tarik titik lenyap. Yang atas kena bawa turun pun dah ada titik, dah ada garisan, dah ada dah tadi. Kita berhenti, catat gambar, straight turun bawah. Bersilang dengan garis daripada bawah pergi titik lenyap. Dalam semua titik yang awak cari, bila nak cari titik perspektif, mesti mula daripada bawah titik lenyap dulu, baru atas bawa turun. Buat satu demi satu, jangan tarik banyak-banyak. Nanti awak bermasalah. Daripada bawah pergi titik lenyap, daripada atas pergi titik station. Bersilang baru awak dapat. Okey, kita dah dapat K dan kita hitamkan sebab J dan K bersambung. J dan K bersambung. Dia pun bersambung. Okey, dapat? K bersambung dengan F. K bersambung dengan titik F. Jadi kat sini pun kita sambung titik F. Okey, dapat? Jadi sekarang seterusnya kita nak lengkapkan bahawa selepas K kita ada titik di belakang. Tengok pada ketinggian tu. Pada ketinggian ini dan kita ada permukaan. Ketinggian kita ada permukaan, jadi kita pun ada permukaan pada pandangan sisi, menunjukkan bahawa permukaan sisi sini adalah condong. Bermakna ada permukaan condong di sini. Ada permukaan condong. Cuma kita nak cari titik di belakang. K depan, pada pandangan pelan, depan K, L. L di belakang. Katakan titik L di belakang. Mana L cikgu? Pada aras yang sama di belakang sana. Di belakang
di belakang kita ada L. Okey. Macam mana cari titik cikgu? Sama juga. L tak sentuh satu gambar. Mesti cari titik perspektif dia. Macam mana cari titik perspektif? Tarik bawah L dah ada sebaris dengan K. Okey. Tetapi daripada sini pun aras ketinggian pun dah ada L. Kita tarik, bersilang dan bertemu. Sama aja. K dengan L bertemu yang sama. Pertemuan titik yang sama original dia. K dan L. Dan kita tarik titik lenyap pun dah ada. Tetapi daripada atas kita mesti tarik L ke titik station. Bila tarik ke titik station, sentuh satu gambar, berhenti. Kemudian bila sentuh bawah, kita dapat persilangan dengan titik original daripada L tadi. L pergi titik lenyap, daripada atas pergi titik station, sentuh satu gambar, berhenti. Dia garisan dia kena follow garisan, tengok, okey, bersilang. Itulah L awak. Dan K dengan L bersambung menunjukkan rabung bahagian puncak. Jadi kita pun sambung. Okey. Dan kita tahu bahawa ini satu permukaan dan permukaan tersebut sengit. L akan sambung ke titik belakang sana. L akan sambung ke I. L sambung ke I, K akan sambung ke F, baru dapat membentuk permukaan yang condong. Okay, dapat? Kita sambung saja. Dan satu lagi tertinggal, iaitu dataran permukaan ini. Selepas dinding nombor 6, di dinding, kita ada dua dataran condong dan dataran tegak, dataran rata. Condong dan rata. Condong kita dah selesai. Dataran rata tak selesai lagi, iaitu ini dataran rata. Ini dataran rata. Rata dekat sini adalah condong. Okey. Condong kita dah dapat. Rata kita tak dapat. Rata datang daripada I, J, titik belakang bawah sana dan juga satu titik di belakang sana, belakang I. Kalau kat sini kita dah pakai K, L, kita dah pakai L, kita namakan L, M. Di belakang I, dataran rata, bermakna dataran rata tu rata. Jadi, satu dataran rata. Okey, semua tak nampak satu dia dataran rata. Okey, kita ada I, kita ada J, titik belakang dan sini saya letak M. Barulah titik tersebut kita naik, kita akan dapat bentuk yang condong. Ni kita padam. Condong. Itulah bentuk dia. Sekarang kita nak buat dataran rata. I dah ada, J dah ada, M kita nak cari. Okey, mana M cikgu? M di atas, di belakang I, aras M. Okey, daripada sana, daripada pandangan hadapan. Bila pandangan hadapan, I dan M nampak satu titik. So ini juga adalah titik M. Ini titik perspektif, tak sentuh satu gambar. Kaedah dia turun je bawah straight, cari je aras. Okey, dapat di sini. So di sinilah permulaan original bagi I, original bagi M juga. So daripada sini apa kita buat? Kita mesti tarik titik lenyap. Daripada atas turun ke titik station. Bila turun titik station, okey, kita dapat titik persilangan. Tengok, persilangan daripada sini original I dan M. Original I dan M, original. Pergi titik lenyap daripada atas M bawa turun, sentuh satu gambar, berhenti, turun mana ni? Titik station dan turun bawah. Bersilang, kita dapat titik M di belakang sana. Jadi I dengan M bersambung. Awak sambung I dengan M. Okey, saya ulang. I dan M bersambung, awak hitamkan I dengan M. Memang nipis, memang kecil. Dan M kita ratakan saja tegak. Sebab titik yang ada di belakang sini telah terlindung. Kalau tidak, permukaan ini kita nampak satu permukaan, tetapi telah dilindungi oleh bahagian dinding 6 tadi. Terlindung oleh bahagian dinding 6. Jadi titik sana tak dapat dan kita ratakan saja. Okey, kita dah selesaikan. Alhamdulillah, inilah jawapan bagi melengkapkan lukisan awak. Mungkin agak panjang, tapi kaedah dia sangat penting. Senang saja kalau titik perspektif. Cari lokasi dia, turun daripada plan, turun ke bawah, cari aras, itu original. Contoh macam titik ini, original. Bagi titik I, original. Lepas tu kita buat apa? Tarik titik lenyap, titik atas, mesti pergi titik station, sentuh satu gambar, berhenti, turun bawah, kita akan dapat titik perspektif bagi I. Itu kaedah bagi semua titik yang tak sentuh satu gambar. Dan tak sentuh satu gambar, mana-mana titik, itulah kaedah dia. Dan kita sambungkan lukisan tersebut. Berdasarkan permukaan dibagi pandangan hadapan dan juga pandangan sisi dan pandangan pelan, sama penyelesaian macam isometrik. Mudah-mudahan boleh membantu awak untuk soalan ini dan insya-Allah kita boleh cuba latihan yang lain. Mudah-mudahan awak boleh buat.
Mudah-mudahan juga cikgu boleh bantu awak semua. InsyaAllah kalau kita usaha, Allah akan bagi apa yang kita usahakan, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua berjaya dunia dan akhirat. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada latihan-latihan yang akan datang.